terapi rawatan segala penyakit dengan menggunakan Al-Quran, Ruqyah Syar'iyah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وذخنا وأنت مولانا سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam malam Sabtu, hari Jumaat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, syukur pada Allah pada malam ni kita dapat bersiaran langsung live di FB dan di mana? Di TikTok, insya-Allah. Moga Allah SWT memberkahi kita. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT yang baru masuk, bantu saya share dahulu. Tekan button share. Semoga ramai yang mendapat manfaat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita bertolong-tolongan di atas perkara kebaikan dan menjana takwa, insya-Allah. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, kita mulakan terapi kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca ataupun mendengar Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya jawab salam semua yang ucap salam melalui penulisan komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya mengambil sedikit masa untuk bersama tuan-puan secara langsung di live FB dan TikTok. Moga-moga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita. Pada malam ini tuan-puan, mari bersama saya untuk kita sama-sama membuat terapi, iaitu terapi rawatan dengan menggunakan metod Ruqyah Syar'iyah, iaitu kita mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah, yang saya akan bacakan sebentar lagi, dan kita mengharapkan dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran itu ada barakah, menjadi asbab kesembuhan untuk kita semua, baik yang membaca ataupun yang mendengar. Dengan syarat kita mesti imani Al-Quran itu adalah kalamullah dan Al-Quran itu adalah asbab kesembuhan segala penyakit. Dalilnya dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi penyembuh. Saya ulang, menjadi penyembuh. Saya ulang lagi, menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an, yakni Allah turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, yang menjadi penyembuh segala penyakit, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat, asbab kita mendapat rahmat bagi orang yang beriman, iaitu asbab kepada Al-Quran. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita yakin, kita imani bahawasanya kalamullah, Al-Quran itu adalah sumber kesembuhan untuk segala penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan maknawi, yakni penyakit yang berkaitan dengan jiwa kita, emosi kita, rohani kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, serangan utama syaitan, jin, iblis adalah serangan kepada maknawi sebenarnya, iaitu menekan kepada jiwa kita, melarikan akidah kita, menyesatkan jalan ibadah penyembahan kita selain daripada Allah, dan merosakkan
keseimbangan akal kita dan menjejaskan kesihatan mental kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Al-Quran itu hadir, datang, diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus kepada kita, terus menerus berterusan sehingga hari kiamat. Kita menjadikan asas panduan hidup kita dengan Al-Quran. Dan begitu juga dengan sumber kesembuhan yang terhebat, iaitu penawar untuk kehidupan rohani kita, kesejahteraan rohani kita, dengan kita menggunakan Al-Quran. Maka pada malam ini, tuan pada rahmati Allah SWT, mari bersama kita mengimani sesungguhnya Al-Quran itu memang sumber kesembuhan. Al-Quran ini penawar yang tidak ada tandingannya lagi. Kerana apa? Kerana ianya adalah dijamin oleh Allah SWT dalam ayat tadi. Dan ianya diguna pakai oleh Nabi SAW, insan kamil, insan terhebat, insan agung. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kerana itu Rasulullah digelar dengan Habib Allah, kekasih Allah. Rasulullah juga adalah khatamun nabiyyin, Nabi penutup akhir zaman, Nabi dan Rasul penutup. Dan dia adalah Nabi dan Rasul junjungan besar disebut, yang mulia, yang dimuliakan oleh sekalian Nabi dan Rasul yang lain, dan dimuliakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan pada rahmati Allah SWT, kerana itu kita yang menjadi umat Nabi SAW, walaupun tanpa dipinta, tapi ditakdir qadar Allah, kita dah menjadi umat Nabi SAW, maka bersyukur pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz ada mana ni? Kami, saya bukan seorang, ramai ni. Kami ada di Padang Siam, Tanah Merah, Kelantan. Kerana pada besok hari kami akan mengadakan ruqyah tua di Masjid Padang Siam, Tanah Merah, Kelantan, bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Tuan-puan dijemput hadir ramai-ramai pada besok hari, insya-Allah. Baik tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meneruskan rawatan kita. Terapi dengan menggunakan metod bacaan ruqyah syar'iyah dan mendengar dengan fokus bacaan tersebut. Sebelum tu kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan ajarkan kepada tuan-puan kita menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Sama-sama tuan-puan kita pilih selawat tafrijiyah pada malam ini. Tuan-puan boleh ikut saya insya-Allah. Yang baru masuk tolong share, semoga ramai di luar sana mendapat manfaat insya-Allah. Sama-sama. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raibu وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك إن شاء الله. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan ikut saya beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah ini diguna pakai untuk kita menyampaikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu dalilnya. Dan kaedahnya adalah tuan-tuan, kita niat nak beri salam kepada Rasulullah, kemudian kita beri, ikut saya. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya nur arshillah. Boleh? 3 patah sekali lagi. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya nur arshillah. 3 patah tu cara beri salam pada Rasulullah. Sekali lagi tuan-tuan, insya-Allah yang belum pernah beri salam pada Rasulullah dengan kaedah ini boleh diguna pakai, boleh amalkan. Okey, 3 patah. Pertama, Assalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya nur arshillah. Okey. Dalilnya saya dah baca tadi. Okey, tuan-tuan, masa kita solat,
kita baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan rukun dalam solat, wajib baca. Kalau tak baca, tak sah solat. Kerana ia termasuk dalam rukun 13. Bila kita baca tahiyat, ada pada masa kalimah tertentu kita baca, kita beri salam pada Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Di situ dalam tahiyat akhir kita telah memberi salam kepada sekalian para nabi dan kita niatkan juga untuk Rasulullah. Jadi beri salam itu tuan pada rahmatul Allah. Kalau dalam solat pun kita ibadah beri salam. Apatah lagi di luar solat boleh. Maka niat beri salam pada Rasulullah kita. InsyaAllah ada malaikat yang sambut dan sampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Baik, tuan pada rahmatul Allah. Saya baru lepas makan, perut masih ketak lagi. Memang ketak betul. Biasa ada 6 pack ni 1 pack. Jadi kita ambil masa sikit, saya tak boleh nak tarik lagi ni. Jadi kita ambil masa, okey, perut saya longgar sikit baru kita boleh tarik. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya, kalau ada soalan boleh taikkan di ruangan komen, nanti saya akan bacalah dan saya akan jawab. Ke ada dah soalan? Okey, ni di TikTok. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Okey. Macam mana nak tengok komen? Ustaz, doakan anak saya kena influenza. Nini Kalisha insya-Allah. Doakan untuk anak-anak. Allahumma rabban nas. Anak lelaki puan ni. Adhibil ba's. Kalau puan ishfiha, kalau lelaki ishfihi. Wa anta syafi la shifaa illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma wahai Tuhan, rabban nas, Tuhan sekalian manusia. Adhibil ba's, angkatkanlah penyakit itu ya Allah, ataupun ini ya Allah. Ishfiha, sembuhkanlah dia. Ishfihi, sembuhkanlah dia lelaki. Wa anta syafi, sesungguhnya engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Bukan kesembuhan daripada perawat, bukan kesembuhan dari doktor, bukan kesembuhan itu datang daripada ubat. Itu semua asbab yang memberi kesembuhan. Hakikatnya Allah SWT lah. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tiada lagi sakit setelah sembuh. Jadi itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Mungkin Nini Kalisha Batrisha boleh baca untuk anak tersebut. Kalau puan Ishfiha, nanti masuk ke Telegram Asazah Official, nanti kita hantar doa tu. Doa tu yang Rasulullah bukan Rasulullah sebut di lidahnya. Kalau Rasulullah sebut itu mulia, lalu kita baca seperti mana Rasulullah baca, di lidah kita ada menyebut doa yang Rasulullah sebut. Bukankah itu suatu kemuliaan dan suatu kebanggaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Untuk makluman semua, sekali lagi, saya sekarang dan tim berada di Padang Siam, Tanah Merah, Kelantan, Malaysia, dunia. Kalau nak alamat penuh lah gitu. Bumi. Jadi tuan-tuan yang berada berdekatan boleh hadir ke Masjid Padang Siam esok hari. Bermula pukul 9. Jangan pukul 9 tu baru nak tolak daripada rumah. Tolaklah pukul 8.30. Kalau jauh sikit, tolaklah pukul 8. Kalau jauh lagi, tolaklah lepas subuh. Okey? Kita datang sini. Di Masjid Padang Siam tu ada satu kedai makan pagi. Boleh makan pagi di situ juga. Okey, saya akan makan pagi di situ. Bagi tahu awal-awal. Tapi dah ada orang belanja. Baik. Terima kasih yang belanja. Untuk imam kita, untuk imam Masjid Padang Siam. Sahibul Fadilah, Doktor, Ustaz Doktor Zawawi kan? Betul dah? Betul lah? Tu tak ingat nama. Zawawi saya. Ustaz Doktor Zawawi. Ustaz lagi, doktor lagi. Itu seorang imam yang amat-amat hebat bagi saya. Jadi tuan-puan, jemput adik Masjid Padang Siam, insya-Allah akan bersama saya dan tim esok. Esok saya akan dedahkan pelbagai teknik rawatan. First time, kali pertama dalam ruqyah tua, saya akan dedahkan banyak teknik-teknik sakit. Tapi kita tengok dulu pesakit, sakit apa. Contohnya sakit kepala, saya akan panggil yang sakit kepala tu. Tuan-puan boleh tengok magic esok. Okey, bagaimana saya buat, apa yang saya tekan, ayat apa saya baca, semua yang sakit kepala buat. Okey. Siapa sakit perut? Ni. Sebelum tu kita akan buat ruqyah penuh dulu. Okey, mungkin makan masa lah. Pukul 9 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Jemput hadir beramai-ramai esok insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz juga dah buat live kat TikTok. Saya tak buat, tim buat. Saya tak pandai main TikTok ni sebenarnya. Nanti saya cuba-cuba. Tak ada, masa saya belajar dulu tak ada orang ajar bagaimana untuk main dengan TikTok ni. Kita pun tak masuk, jadi kena tengok-tengok gitulah. Insya-Allah. Okey, ada soalan lagi boleh tanya, sekejap lagi kita mula. Tu di FB ke TikTok? FB, okey, ada soalan di FB. Nanti tengok ada soalan. Soalan di FB ke apa soalannya? Kalau burung merpati kerap datang rumah, kena tengok juga. Kalau kawasan tu memang kawasan burung merpati, itu
itu tak ada masalah. Tapi kalau kawasan tu memang bukan kawasan burung merpati, tiba-tiba ada seekor burung merpati tu senantiasa main atas-atas rumah kita. Dia tak main atas-atas rumah orang lain. Kalau dia main juga atas-atas rumah orang lain, itu tak ada masalah. Tapi burung merpati ni tetah daripada mana? Biasanya burung ke apa biasa ada? Burung murai je ada biasa. Tu. Biasa burung murai ada di kawasan perumahan orang-orang yang ramai perempuan, biasa burung murai ni. Okey. Biasa. Contohnya lah. Okey, contoh. Tiba-tiba ada seekor burung merpati pelik. Dan burung merpati tu memang dia main kat atas-atas rumah kita je. Atas-atas rumah orang lain, dia tak main. Dan kita yang sakit gangguannya, kita tengok burung merpati tu ada kesan pada kita. Menangis, getar badan, berdebar dan sebagainya, pening kepala. Itu ada benda yang dok kena. Itu sepertinya ada ikatan antara pengaruh sakit kita dengan burung merpati itu. Kalau boleh kita tengok, perhatikan burung merpati itu, terutama di kakinya. Ada tak benda yang tergantung di kakinya? Kalau ada, saya cadangkan tuan-puan kumpul kanak-kanak yang ada itu, bagi lastik. Okey, satu seorang, lastik burung tersebut. Okey. Ataupun yang main latu-latu tu, lempar tu. Contoh. Sebab tapi kenal pasti dulu burung tu. Kalau kawasan tu memang ada banyak burung merpati, itu tak ada masalah. Itu memang tempat dia. Okey? Tengok dulu di kaki burung merpati tu ada tak ikatan tertentu, tali tertentu. Kalau ada, saya cadangkan. Okey. Igak. Boleh tak nak suruh ustaz igak? Igak ni dalam bahasa tangkap. Dalam bahasa Kelantan igak. Igak ni tangkap maksudnya. Kalau nak suruh sang tangkap memang dok saya doktor nak tangkap burung. Itu. Jadi tuan pada rahmati Allah SWT, kalau tangkap macam mana? Tengok di kaki burung. Jangan bunuh burung merpati. Jangan menzalimi haiwan. Nabi tak ajar gitu. Jadi kita hanya ambil apa yang terikat pada kaki burung merpati. Ataupun pada badan burung merpati tersebut. Ambil yang tu je. Kalau ada, kita bukalah. Kalau ada benda, tengok apa tulisannya apa. Okay, kemudian kita takut ianya berkait dengan sihir. Kalau ada tulisan apa, okay, kita rendam dulu dalam air yang telah diruqyah, boleh dicampur garam pun boleh, sambil baca 3 ayat pembatas sihir. Siapa nak ayat pembatas sihir boleh masuk dalam grup Telegram Asazah Official, percuma je. Rendam selama 1 jam. Kemudian dijemur, baru dibakar. Jangan bakar terus, jangan. Nanti sakit. Kita sakit, tu bomoh sakit. Dia kena batalkan dulu pengaruh dengan rendam dulu barangan tersebut. Baik, tuan pada rahmati Allah SWT, ada soalan lagi? Ada lagi, tolong baca. Dia kena juru baca ni kena pegang mic. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, kejap. Kak Agu tolong baca. Tes. Okey, jadi. Tak sini ya. Jangan tak sini. Okey, kita dengar soalannya. Okay. Ustaz, saya nama yang tanya. Nama Aidah Rahman. Aidah Rahman lah. Okey. Ustaz, saya selalu mimpi orang bagi barang atau buah-buahan. Saya ada bermimpi saya hampir makan buah apple. Bila saya kekoh apple tu hampir makan. Tapi kekoh. Hampir termakan buah apple. Bila saya kekoh, dia hampir termakan. Tapi kekoh dah. Tapi kekoh. Bila saya kekoh. Okey. Bila saya kekoh apple tu saya nampak seekor lipan bara. Gana tu Ustaz? Lipan bara? Lipan ke apa? Lipan bara ni gana? Lipan warna merah. Okey. Ke ulat kekek. Lipan dia tadi. Jadi lipan dia kekoh wiper tu ada lipan tak? Ini. Baik, lipan tu gigit dia ke tak? Kita kena tanya juga, lipan tu gigit ke tak? Okey. Gigit sakit ke tak? Ataupun kita nampak lipan tu apa perasaan? Terkejut, takut, risau, ataupun ada setengah dia nampak lipan dia senyum je. Dia kena tanya keadaannya. Itu menunjukkan antara mimpi buruk, al-hulmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-hulmu minasyaitan. Mimpi yang buruk itu datang daripada syaitan. Maksudnya kamu diganggu ketika tidur. Tu. Jadi tuan pada rahmatillah Allah, yang bermimpi tadi sepatutnya buat pembentengan diri sebelum tidur. Okey. Dan bila mimpi buruk tu, okey, jangan mimpi apa maksud mimpi tu, jangan fikir benda tu lagi. Tapi kita buat dulu apa yang Nabi sebut, iaitu bila kamu mimpi buruk dan kamu terjaga, okey, ludah angin 3 kali di sebelah kiri. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali ataupun a'udzubillahi minka. Okey, mengharap perlindungan daripada Allah agar benda tu tak jadi pada kita. Dan mimpi ni jangan kita cerita pada orang mimpi buruk, kecuali kepada perawat untuk kita proses diagnos tu tak apa. Kemudian amalkan 3 tu, maka tidur dengan baik. Ataupun kalau ada minyak wangi kasturi pakai. Itu. Jadi tuan pada rahmatillah Allah, ini menunjukkan
tolong al-hazru, suatu peringatan melalui mimpi. Al-hazru iaitu ambil perhatian. Ketika kamu nak makan, pastikan baca doa. Baca doa. Itu peringatan. Sebelum kamu nak makan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian Allahumma rzuqna khairan minhu. Nak best lagi baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Agar makanan yang kita makan tu tidak ada kemudaratan, sama ada yang turun daripada langit ataupun yang keluar daripada bumi. Langit bumi. Itu supaya kita tidak lalai. Maka itu antara mimpi supaya kita beringat ketika nak makan. Faham? Sebab apa? Sebab apa? Sebab ada lipan bara yang ini menunjukkan ada kejahatan-kejahatan yang nak datang menyakiti kita. So berhati-hati. Itu maksudnya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan? Silakan Kak Agus. Dari Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah tekanan jiwa itu salah satu bentuk gangguan? Adakah tekanan jiwa itu salah satu bentuk gangguan? Ya. Kerana kalau tuan-tuan nak tahu, jin syaitan dia bukan saja menyerang fizikal kita. Utama adalah dia menyerang maknawi jiwa kita. Kerana apa? Kerana kita bukan beriman dengan tangan. Kita bukan beriman dengan kaki, fizikal semata. Tapi kita beriman tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan. Rukun syahadah. Rukun syahadah ada berapa? Dua. Pertama, tasdik dalam hati, membenarkan dalam hati bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah sebenar-benar Tuhan. Dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kemudian kita pun ikrar dengan lisan. Dalam tasdik dalam hati tu, dengan kepercayaan dalam hati, keyakinan dalam hati, dikeluarkan melalui perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Antara syahadah kita. Oleh kerana itu, berbalik kepada soalan tadi, adakah tekanan jiwa itu salah satu bentuk gangguan? Ya. Tuan-tuan, kalau orang kena anxiety, dia mari ke mana dulu? Adakah dia terus jadi kemurungan nak bunuh diri, mengurung diri dalam bilik? Dia tak. Dia akan pergi sini dulu, perasaan. Lalu perasaan ini akan mengganggu fikirannya. Lalu fikiran ini akan menghasilkan tindakan, yakni perilaku-perilaku yang pelik, yang tidak sihat, yang tidak normal, yang tidak mengikut fitrah kemanusiaan. Ini saya dapat daripada doktor pakar psikiatri. Saya join seminarnya. Dia memula daripada sini. Perasaan, pemikiran, tindakan. Begitu juga, kita tidak lari daripada pengobatan Islam pun. Jin akan mengganggu serangan di sini dulu. Dengan prasangka buruk, menghiasi dengan fitnah, dengan dendam, dengan dengki, iri hati, dan sebagainya lagi. Lalu dia menghasilkan fikiran-fikiran yang buruk. Kemudian mula melakukan dengan tindakan. Tindakan semua akan negatif. Oleh kerana itu, tekanan emosi akan membuka 1001 jalan kepada gangguan jin. So, tuan-tuan, Syekh Abu Bakar Usamah Yasin Al-Ma'ani, seorang syekh daripada Jordan, beliau berkata, kita nak tahu kuat sedara mana pengaruh sihir kepada seseorang yang mangsa sihir, kita tengok bagaimana tekanan emosi perasaannya. Jikalau kuat tekanan emosi perasaannya, kebiasaannya pengaruh sihirnya kuat berlaku kepadanya dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada apa-apa kemudaratan yang boleh berlaku kepada kita semua melainkan dengan izin Allah. Antara asbab berlakunya kemudaratan kepada kita dengan izin Allah dipanggil izin kauni qadari. Walaupun kita tak suka benda buruk tu berlaku pada kita, tapi Allah tetap biarkan ianya berlaku, izinkan ianya berlaku kerana nak uji kita. Antara sebabnya kerana tekanan emosi. Jadi ia termasuk dalam bab gangguan. Dia menjejaskan keimanan kita, menghakis keimanan kita dengan sifat mazmumah, dan dia memburukkan pemikiran kita. Masalah kesihatan mental akan terjejah. Dan ianya menyebabkan perilaku kita melakukan kadang kemaksiatan, kadang kemungkaran, kadang kekejian, kadang perilaku yang negatif yang tidak sepatutnya. Marah, pukul dan sebagainya. Jadi termasuk bab gangguan bila tekanan emosi, betul. Tuan-tuan rahmati Allah, saya ajar antara salah satu cara untuk kita mengekalkan keimanan kita. Rasulullah ajar kita, dan saya baru baca khutbah Jumaat tadi. Dalam khutbah Jumaat, saya tahu ramai yang tidur masa khutbah Jumaat. So saya tolong bagi tahu ini. Tu. sebab serius saya kata, kalau saya tak baca khutbah pun, saya tak bertugas, saya tidur juga. Sama saja kita 2 kali 5, betul. Nampak kena mengantuk. Tidur je lah. Sebab apa? Sebab ada orang, dia niat dah. Turun daripada rumah hari Jumaat tu nak pergi, dia niat dah, aku nak tidur masa khutbah. Tak siapa lagi masjid, betul. Sebab apa? Time itulah tidur paling sedap. Hari Jumaat ketika khutbah. Jadi tuan-tuan rahmatillah, saya bagi tahu. Ni khutbah Jumaat di negeri Terengganu tadi.
Saya sendiri baca tadi, saya bertugas tadi. So tuan-tuan, antara dia boleh meredakan tekanan emosi, meningkatkan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, dalam saya sebut doa dari Al-Quran satu, dan saya sebut doa daripada Rasulullah hadis satu, dua. Pada anda dua. Tak payah banyak-banyak, nanti tak ingat. Tuan-tuan pada rahmat dari Allah SWT, yang pertama, Rasulullah ajar kita melalui ayat Allah SWT dalam Al-Quran. Doa dia berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semua ingat dah tak? Cuba kita memang semua ingat dan semua dah familiar. Memang dah biasa dengar kan? Tapi saya nak tanya satu soalan. Hari ni baca tak doa tu? Saya baca dah tadi. Masa lepas Jumaat tadi. Dan saya baca semua lah. Penting tau doa ni. Rasulullah baca. Dan ianya ayat Al-Quran juga. Kena baca doa ni. Satu lagi doa Rasulullah ajar. Bahkan ramai alim ulama fiqh, dia memasukkan doa ini dibaca sebelum beri salam. Salam pertama lah, lepas pada tahiyat sebelum beri salam. Semua tahu doa ni. Dalam kitab penawar bagi hati pun ada. Nampak? Dalam kitab penawar bagi hati. Jadi hati ni dia melibatkan perasaan. Perasaan akan melibatkan emosi. Emosi akan melahirkan tindakan. Faham tak? Reaction is created by motion. Contohlah, contoh. Dia mari sendiri tuan-puan. Dia mari sendiri kadang tu. Tuan-puan pada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. So, kena jaga sini. Antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca semua, apa doa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tu. Dan doa ni betapa pentingnya alim ulama memasukkan doa ini dibaca, sunat dibaca sebelum wisalam. Habis baca tahiyat At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sapa fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum wisalam kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kalau seorang sabit qulubana ramah. Yang mana tak berkahwin lagi sabit qalbi. Yang dah berkahwin sabit qulubana. Yang berkahwin 2 3 4 sama qulubana juga. So kalau ada hasrat nak kahwin 2 3 4 bacalah qulubana. Orang belakang yami ya. Qulubana okey. Sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak hati. Gangguan jin dia akan membolak hati ni tuan-puan. Tapi Allah yang memegang hati kita sebenarnya. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana. Tetapkan hati kami ini ya Allah. Ala dinik wa ta'atik, atas agamamu dan ketaatan hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Itu. Faham? Betapa pentingnya. Jadi tuan-puan, saya nak beri perhatian. Kita ni jangan melampau lebih sangat. Contohnya hak Rasulullah ajar, hak itulah doa tu. Kemudian kita tambah pula doa lain sehingga panjang. Lambat nak bagi salam. Dan siapa-siapa yang baca doa sebelum bagi salam lepas pada tahiyat, doanya lebih panjang daripada tahiyat akhir, makruh solat. Ini disebut dalam kitab Manhaji Imam Syafi'i. Tuan-tuan boleh rujuk. Betul ni. Ni ramah doa harap. Khusyuknya solat, doa. Sedangkan lepas solat kita boleh berdoa lagi. Kita berdoa sebelum bagi salam tu lebih panjang daripada tahiyat akhir, makruh solat. Sebab tu Rasulullah dibaca tidak menyamai panjang tahiyat akhir ataupun melebihi, tidak. Tengok Rasulullah baca sebelum bagi salam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kemudian, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara yang sahih. Kemudian bagi salam. Jadi nak ayatnya, tuan-puan, pentingnya doa tadi. Dia akan menjaga perasaan kita. Perasaan, emosi kita. Maka, amalkan doa tadi. Itu intisari khutbah Jumaat di Negeri Terengganu pada hari ini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, moga dapat manfaat lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan ada soalan lagi? Silakan Kak Agus baca. Ambil satu lagi. Dari Siti Robiah Subihi. Dari Siti Robiah Subihi. Saya perasan Siti Robiah Subihi ni sentiasa ada dalam live. Boleh tak kita nak hantar semula sihir yang dihantar kepada pembuat sihir? Dia tanya, boleh tak kita nak hantar semula sihir kepada yang membuat sihir? Supaya dia juga merasa sakit seperti mana kita sakit. Supaya dia juga merasa sakit seperti mana kita sakit. Atau lebih teruk lagi atau sakitnya. lebih teruk lagi sakitnya. Itu soalan dia. Jadi dia tanya saya, boleh tak kita hantar balik sihir yang dibuat oleh orang yang buat sihir tu supaya
dia terkena sihir juga dan sakit seperti mana kita sakit atau lebih sakit daripada kita yang sakit ni. So kita pun jahat sama seperti dia lah. Contohnya kalau betul kita terkena sihir, kita pun nak hantar balik sihir ni. Apa tujuan hantar balik sihir? Tujuan dia pasti buruk, iaitu nak orang yang buat sihir tu kena sihir macam kita. So kita sama jahat dengan dia. Sebab kita ni saudara je, saudara seagama. Kalau tak saudara seagama pun saudara cucu cicit Nabi Adam. Adakah kalau dia bukan saudara kita, contoh non-Muslim, adakah kita dibenarkan menyakitinya? Tidak juga. Rasulullah tak pernah balas dengan keburukan. Bahkan orang yang menyihir Rasulullah tak balas. Siapa yang menyihir Rasulullah? Labid bin Al-Asam, orang Yahudi. Rasulullah tak balas. So kita ni umat Nabi mana? Umat Rasulullah. So tiru Rasulullah. Rasulullah tak balas. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita pembentengan dengan 3 kul. Jadi tuan pada rahmat dari Allah, dia tanya bolehkah tak kita hantar balik sihir? Tak boleh. Hukumnya haram. Haram, tuan-tuan, tak boleh. Dan kita tak boleh menyakiti orang yang menyakiti kita. Tak boleh. Tujuan kita hantar balik sihir supaya dia sakit. So kita sama jahat dengan dia. Sihir. Dah dia kita sakit, kita hantar balik supaya dia sama sakit dengan kita ataupun lebih sakit, ataupun supaya dia sakit dan insaf. Tidak, itu bukan cara keinsafan, itu bukan caranya. Jadi tuan pada rahmat dari Allah, kita kena sihir ni, kita kena faham Allah uji kita. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada apa kemudaratan yang boleh menimpa kita melainkan dengan izin Allah. Kenapa? Izin Allah, bukan izin tukang sihir. Dia hanya berikhtiar di atas jalan yang dimurkai oleh Allah. Tentu confirm dia dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah dengan perbuatan sihir tersebut. Bahkan imannya terhakis. Tapi kita semakin menebal iman sepatutnya. Saudara Rasulullah terkena sihir, tapi Rasulullah tak balas. Kita siapa lagi? Dengan izin Allah berlaku. Maka kita kena terima ujian Allah. Maka jalani kesembuhan ini jadi ibadah. Kita buat ikhtiar untuk kesembuhan jadi ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh punahkan sihir. Ayat Quran turun ni bukan untuk kita buat sihir orang. Ayat Quran turun ni untuk melakukan penyembuhan. Ada orang kata baca surah Zalzalah 3 kali niat atas sihir. Cara membaca surah Zalzalah, niat supaya sihir dipulangkan kepadanya ataupun supaya sihir berbalik padanya adalah niat yang salah. Tak boleh. Al-Quran bukan turun untuk menjadi seperti itu. Tidak boleh. Tak boleh. Jadi tuan-puan, perhalusi balik. Tak boleh. Niat yang salah dalam membaca Al-Quran tak boleh. Seperti kita isap rokok. Contoh. Kita nak isap rokok, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, isap rokok. Hukumnya apa? Haram hukumnya. Tak boleh. Begitu juga baca surah Zalzalah nak atas sihir orang. Sama dengan hukum nak isap rokok baca Bismillah. Kita nak curi, kita baca. Kita pergi curi rumah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Curi. Haram hukumnya. Begitu juga kita baca surah Zalzalah nak atas sihir. Sihir itu haram. Guna Al-Quran, haram perbuatan tersebut. Tak boleh. Contohnya saya nak bunuh awak. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa apa-apa sebab. Tak bunuh. Haram juga walaupun baca Quran. Tak boleh. So kaedah tersebut haram hukumnya. Okey. Ada lagi soalan? Banyak soalan? Bismillah. Kita minum dulu. Okey, silakan. Ambil soalan sedap-sedap sikit. Silakan Kak Agus. Soalan terakhir ni, kemudian kita baca Quran dulu terapi, kemudian kita sambung lagi jawab soalan. Dari Fazizan Zainal Abidin. Dari Fazizan Zainal Abidin. Oh, panjang Ustaz, namanya. apa maksud mimpi orang tu tua jadi muda? Ustaz, apa maksud mimpi orang tu tua jadi muda? Itu salah satu mimpi hadisun nafs. Mimpi mainan tidur. Ada orang kata mimpi sebegitu tak lama dah tu nak dapat yang muda. So isteri dia kena check baik-baik ya. Kena check ni jadi muda balik ni. Kita secara fitrah manusia bila dah tua tak akan kembali muda. Kecuali jiwa kita akan kembali muda kerana kita bersama orang muda. Faham? Jadi itu adalah hadisun nafs, mainan tidur saja. Tak ada apa-apa yang masuk yang special, tak ada. Itu mainan tidur. So kembali ke hari muda. Tapi secara janji Rasulullah memang kita akan kembali muda. Tapi bukan di dunia, di akhirat sana. Ketika kita masuk syurga, semua di kalangan kita ini, kalau orang mati kecil lain cerita, semua di kalangan kita akan kembali balik pada umur 33 tahun. Semua sama. Nenek kita pun akan jadi umur 33 tahun. Dan tidak ada lagi orang yang hitam ataupun putih. Tak ada lagi. Blue black ke? Tak ada. Okey. Yang ada adalah satu warna semua orang, iaitu warna putih kekuningan, bukan putih pink Korea. Tidak. Tidak ya.
putih kekuningan. Disebut dalam kitab, disebut dalam hadis ya. Saya sebut satu rujukan iaitu kitab Sirus Salikin jilid ke-4 karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Tu. Putih kekuningan dan semua adalah tinggi 70 hasta. Tinggi Nabi Adam. Asal daripada syurga. Semua sama tinggi belaka. Tak ada pendek-pendek ada. Tinggi belaka dah. Faham tak? Jadi orang gelar orang pendek-pendek tu biasanya dia ni dia takut terkeluar dari syurga je. Hati-hati. Semua orang Islam akan masuk syurga. Okay. Semua akan tinggi 70 hasta dan badannya tak ada. Kalau orang gelar kita di dunia buncit ke apa ke, tu yang sentiasa buat video makan-makan apa buncit, tu tidak ada lagi buncit-buncit. Di syurga semua sekali badan 20 hasta. Lebar 20 hasta, tinggi 70 hasta, cantik badan. Semua akan gitu, semua sama. Allah beri. Tapi muka tu muka kita lah. Muka kita lah. Faham? Itu disebut oleh kitab. Itu bentuk ahli syurga. So dia yang akan berlaku kembali muda di syurga, bukan di dunia. Kalau di dunia kita dah tua nak kembali muda, itu jiwa sahaja mungkin boleh kembali muda, dia kembali mekar dan sebagainya. Tuan-tuan tahu apa nak buat. Jiwa muda kena bersama dengan orang muda. Itulah. Ada lagi soalan? Banyak lagi soalan. Okey. Kalau tuan-puan nak tanya best lagi soalan tuan-puan, saya suka jawab soalan dan kita ada banyak rujukan. Tuan-puan hadir esok di Masjid Padang Siam, Tanah Merah, Kelantan. Situ boleh tanya live dan saya boleh tunjuk teknik-teknik tertentu. Sekarang kita akan buat terapi dulu sedikit. Saya mungkin baca sedikit saja pada malam ni. Tuan-puan dengar bacaan saya dan catatkan apa yang tuan-puan alami. Tuan-puan dengar dan catatkan tu. Apa yang tuan-puan alami. Jangan bawa telefon masuk tandas. Faham tak? Sebab saya akan baca ayat Quran. Jadi kalau nak pergi tandas, tinggal ke telefon di luar. Sebab ada kes hari tu bawa telefon masuk tandas, dia sebut. Kemudian bergelempar dalam tandas. Habis. Okey. So, di luar dengar baik-baik lah. Kalau nak berbaring, yang tengah baring tu tak apa. Boleh dengar je. Baring tak ada masalah. Okey. Tapi dengar dengan baik lah. Fokus dengan baik. Okey. Saya akan bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hasar ain, gangguan jin dan sihir, serta ayat-ayat ketenangan jiwa. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya terkesan dengan beberapa orang pesakit yang datang di center saya pada minggu ini. Seorang pesakit tu wanita, dia datang, saya tengok muka dia betul-betul down. Tahu Dia tengah down. Tu. Kita tak tanya awak tengah down ke tu? Down lah seorang-seorang tak? Kita tak tanya macam tu. So, tapi kita tanyalah, bapa nampak putus asa je ni. So dia cerita, saya ni ada gangguan. Saya dah bertunang. Sekarang dah putus tunang. Saya kata, buat apa? Pada suatu hari dia bertunang apa? Jadi, bakal mertuanya, keluarga belah tunangnya, jemput dia makan. Dia wanita. Jemput dia makan di rumah. Masa makan tu, dah duduk ada rumah. Family ada ramai. Jin yang mengganggu dia, dia kerasukan jadi rimau. Terus putus tunang. Mungkin lelaki tu tak dapat terima dia. Sedih. Memang jin tu mencintai dia. Memang dia buat macam tu supaya lelaki tersebut putuskan pertunangan dan takut untuk menerima lah. Itu sedih memang. Ini memang jahat jin. Down dia. So kita ajar dia beberapa ayat supaya dia boleh menerima ujian ini dan lapang jiwanya. Ada ayatnya nanti. Mungkin di kalangan kita semua ni pada malam ni mungkin ada yang tengah down ke tu. Tu. Mungkin. Tapi kita bukan masa kita tengah down sedih, kecewa, kita cari penawar. Cara kita cari penawar bukan dengan kita semakin berhibur, buka TikTok dengan lagu dan sebagainya, berjoget. Tidak, itu bukan penawarnya. Penawarnya adalah Al-Quran. Betul. Penawarnya adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan ilmu agama. Al-Quran menjadi penawar pada penyakit ini. Salah seorang lagi, ada seorang pesakit, keluarga dia mari, anak dia lelaki. Yang tadi perempuan. Ayah dia tak setuju. Dia mencintai, saya tak sebut nama kampung ke apa, tak sebut. Dia mencintai seorang janda lah. Umurnya berbeza 20 tahun. So ayah mak dia tak setuju lah. Suruh putuskan hubungan. Dia nak putuskan hubungan tapi dia mencintai. Walaupun wanita tersebut janda dan minta maaf saya sebut 20 tahun lebih tua daripadanya, tapi dia dah mencintai. Inilah cinta. Sebab tu panggil cinta itu buta. Butanya bukan di sini, tapi pada perasaan tersebut. Bila dah cinta. Cinta itu tak salah tuan-tuan. Tapi bila tak dapat restu mak ayah, dia nak buang kekeh. Dia rasa tekanan. Jadi ada beberapa ayat yang saya baca kepadanya sehingga tenang jiwanya. Reda kemarahannya. Hancur kekecewaannya.
Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, inilah mukjizat ayat-ayat Al-Quran yang menjadi penenang kepada jiwa. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, melalui amal ibadah, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, dapat menenangkan hati-hati kita semua. Jadi kita yakin Al-Quran itu memang asbab kesembuhan dan kita menyebabkan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-puan, fokus dengar, saya akan baca ayat-ayatnya secara ringkas sahaja. Tuan-puan catatkan apa yang tuan-puan alami. Okey, tuan-puan tengok kalau tangan saya di dada, tuan-puan letak di dada. Pada malam ini saya akan lebihkan ayat-ayat kehidupan dan ayat-ayat ketenangan lebih kepada orang yang anxiety, bipolar disorder, orang yang tengah putus cinta, orang yang tengah down, kecewa dan sebagainya, lebih kepada tu. Termasuk kalau kamu dah ada gangguan jin, ada benda-benda gini, ada kamu tak dapat redha dengan apa yang berlaku, tengah down dan sebagainya, lagilah kuat gangguan tersebut. Bagaikan syaitan tersebut berpesta kerana melihat hasil yang mereka lakukan kepada kamu berhasil. Melihat hasilnya yang cemerlang lah. Kita jadi semakin putus asa dari kehidupan. Kerana bila kita putus asa, menjadi suatu kejayaan bagi mereka. Kerana iblis telah berputus asa daripada rahmat Allah selama-lamanya. Tapi kita dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran sebagai penyembuh, kesembuhan dan rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, orang yang beriman. Jadi kita imani, kita yakini, dan insya-Allah kita basahi lidah dengan alunan ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan dengar dan catatkan. Saya baca sedikit saja. Ataupun tuan-tuan boleh letak tangan kanan di jiwa. Okey. Dia lebih kepada kejiwaan malam ini, insya-Allah. Okey. Letakkan. Yang dah lama sakit tak sembuh-sembuh. Okey. Di sini. Pertama, ikhlaskan niat kerana Allah. Ikhlaskan niat kerana Allah. Ya Allah, ya Rabb, semua yang Engkau ujiku, ya Allah, pelbagai asbab-asbab yang datang kepadaku, menyakitiku, menzalimiku, terseksanya hidupku, ya Allah. Aku tahu, ya Allah, semuanya dengan izin-Mu, ya Allah. Semuanya dalam pengetahuan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, kudrat dan iradat-Mu, ya Allah. Maka dengan ini, ya Allah, aku terima, ya Allah. Aku ikhlas terima semuanya, ya Allah. Dan aku sabar menghadapinya, ya Allah. Kurniakan aku hikmah dalam setiap ujian yang Engkau berikan. Nanti kalau tuan-puan sebut ayat yang saya sebut tadi, tuan-puan sebut dengan ikhlas, lapang terus jiwa. Betul, lapang terus. Lapang terus. Ada masalah besar, kita boleh senyum. Tak ada gigi pun boleh senyum. Lapang jiwa, betul. Tuan-puan cuba buat nanti. Okey, ayat tadi. Ya Allah, ya Rabb, dengan segala ujian yang Engkau hadirkan dalam hidupku, yang menjadi asbab kepada sakitnya aku, ya Allah, kecewanya aku, ya Allah, terzalimnya aku, ya Allah, aku terima, ya Allah, dengan penuh ikhlas. Aku sabar menghadapinya, ya Allah. Kurniakan hikmahnya kepadaku, ya Allah. Tu. Terima, insya-Allah lapang jiwa. Okey, letakkan tangan kanan di dada, di jantung. Fokus kepada ayat saya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muhammadin nabiyil ummi, الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسر الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفيهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah,
Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, harap tuan-puan semua okey ya. Dalam keadaan makin tenang, makin baik. Dan insya-Allah semoga Allah SWT gandakan pahala kepada kita semua yang mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tuan-puan dengar saya baca tadi. InsyaAllah moga digandakan pahala. Jadi tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lebih lanjut lagi bagaimana kaedah perawatan yang lain, sihir, saka, jin intiqam baladana, jin asyik yakni jin pecinta, gangguan rumah, amalan-amalan yang menyalahi syariat, isim, badan panas, pening kepala, sakit di perut, sakit di mata, telinga berdesing, tangan dan kaki sentiasa kebas, ada timbul sesuatu pada badan, penyakit kulit dan sebagainya, tuan-tuan boleh hadir esok di Masjid Padang Siam, Tanah Merah, Kelantan. InsyaAllah saya ada di sana esok pada pukul 9 sehingga pukul 1 tengah hari. Dijemput hadir beramai-ramai, nanti sampaikan kepada saudara mara. Semoga esok rawatan percuma sahaja. Selama ni pun percuma juga. Jadi jangan lepaskan peluang lah, terutama yang berada berdekatan. Boleh hadirlah. InsyaAllah akan banyak perkongsian saya akan kongsikan pada besok hari. Jumpa di sana. Semoga Allah memberkahi. Jadi untuk malam ni kita tawakuh dulu. Kita sambung malam esok. Malam esok ada live bersama Ustaz Syafiq As-Saza. InsyaAllah tuan-puan hadirlah. Nanti dia akan buat terapi rawatan juga insyaAllah. Boleh tuan-puan? Ada banyak soalan tu boleh ditanya esok hari. Secara live boleh tanya. Langsung face to face. Itu lebih baiklah. Sebab saya boleh tunjuk depan tuan-puan. Jadi insyaAllah setakat itu saja pada malam ini. Selamat malam semua. Saya kena rehat awal sebab esok saya perlukan tenaga yang kuat. Saya perlu berdiri pukul 9 sampai pukul 1. Berapa jam tu? 1 berhenti. So untuk saya perform esok, persembahan yang terbaik, usaha yang baik, insya-Allah jumpa lagi pada esok hari. Itu saja untuk malam ni. Semoga Allah SWT memberkahi kita, menggandakan pahala untuk kita semua dan menjaga keimanan kita kepadanya supaya kita mati dalam iman, tetap di atas jalan agama ini, dan semoga syiar ruqyah syar'iyyah terus tersebar luas insya-Allah seluas langit, setinggi langit, luas langit lagi, setinggi langit lagi. Setinggi bintang di langit. InsyaAllah semoga semua masyarakat kita faham apa itu ruqyah syar'iyyah. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.